Hai, selamat kita bertemu lagi. Hari ini kita kembali dalam satu segmen Buzz Pop yang dah lama tak muncul. Segmen yang kita rindu-rindukan, yang saya dah lama nak buat balik, iaitu segmen Rindu-Rindu, Mari Merindu Menuju Lagu. Bukan. Kita dah buat segmen Soal, Komen, Jawab, iaitu segmen yang di mana kita membuka peluang kepada peminat-peminat juga penonton Buzz Pop untuk tanya apa soalan. Dulu kita buka soalan untuk filem saja, filem, komik dan apa-apa yang berkaitan dengan dunia tersebut. Tapi kali ini kita boleh tanya apa saja. Boleh tanya pasal hobi Aiman Tino, boleh tanya apa makanan kegemaran Wani Hasrita. Ada awet ke tidak, phone number ke. Kita tahu kita semua tahu kau tak ada awet. Kau loser. Kau dengar ni. Okey, kita ada 5 soalan terpilih atau 5 soalan terbaik yang kita pilih daripada banyak soalan, dan kita boleh mulakan sekarang. Kita terus hala saja ke whiteboard yang kita dah tulis ni untuk kita pilih soalan yang pertama. Soalan pertama datangnya daripada Alif Mano. Alif Mano, apa khabar? Semoga anda melihat episod kali ini. Dia ada bertanya, Hitman, Agent 47 atau Agent 47 dan juga John Wick. Soalan dia, kenapa diorang ni terror sangat bawa kereta? Kenapa diorang ni tak naik bas saja? Salah. Soalan ni seorang automobil. Saya rasa itu salah. Apa soalan salah ke macam mana? Pasal karakter ni, pelakon Keanu Reeves pernah membawa bas. Aku dah agak dah aku dah jawab macam tu. Sebab aku merujuk pada satu lagi filem kan? Betul. Okey. Filem apa? Dia tak kata Keanu Reeves, dia kata John Wick. Itu ialah pada interpretasi aku pelakon Keanu Reeves ni, dia mula sebagai seorang polis dalam Cinematic Universe Speed ni, Speed 1, Speed 2, Speed 3. Lepas tu bila dia jadi tua, dia jadi John Wick. Oh my god. Satu lagi Cinematic Universe telah dibongkar. Teng. So maknanya bagi aku diorang ni terpaksa handal atau terpaksa terror bawa kereta lah. Sebab diorang hero. Kalau diorang bawa beca ke, bawa basikal, dapat hero tak? Naik Uber ke, kan lambat. Elok-elok filem tu jadi 2 jam, jadi 3-4 jam. Betul? Aku rasa dalam dunia Cinematic Universe ni ada satu kelas memandu Kelas memandu hero super. Oh, maknanya sebab itulah John Wick, Hitman dan juga Agent 47 yang terror bawa kereta. Okay, kalau diorang hero dah terror bawa kereta, siapa maha guru diorang? Aku tak tahu, babe. Superstar Rajinikanth. Sebab tu diorang terror bawa kereta, bro. Betul lah, sebab kadang-kadang tengok dia macam bawa kita macam tak bawa kita. Betul. Okey. Harap sudah terjawab persoalan Halim Mano yang terbuku di dalam benak fikiran kau. Ingat salah Okey. Harap dia boleh tidur lena malam ni. Betul. Okey, untuk soalan kedua kita pilih daripada Ferdi Fauzi. Kebetulan soalan ni pun baru tadi, fresh lagi. Dia tanya kita ialah selain MCU dan DCU. Oh ni, selain daripada Marvel Cinematic Universe dan DC Extended Universe, Universe, Batman, Superman tu semua. Apa lagi Cinematic Universe yang ada dalam filem? Oh, aku suka soalan ni. Aku suka mengenali Ferdi sebab aku kenal Ferdi ni. Dia suka soalan-soalan yang bernas sebab dia disekolahkan di sekolah orang-orang bernas. Dia ni abang angkat kepada Fergie ke? Bukan. Fergie mana? Perempuan tu? Ya, yang penyanyi. Tak sama. Kalau kau tengok Ferdi, dia berjambang. Fergie clean shave. Atas bawah. Okey. Jawab. Well, selain daripada MCU DC atas tu, kepala aku je memang dah ada 5 cinematic. Okay, biasa translate. Atas kepala dia tu bukan kepala lain itulah on top of his head. Atas kepala aku. Okay. Nombor 1, Star Wars Cinematic Universe. Okay. Itu dah lama dah tu. Itu dah lama. Itu daripada 77 lagi. Daripada awal 70-an lagi. Ya, nombor 2, Dark Universe yang hancur, yang tak menjadi. Sepatutnya jadi Cinematic Universe. Apa tu? Dark Universe tu mana satu tu? Itu yang filem Tom Cruise yang baru-baru ni, The Ibu. Oh, The Mummy. Jadi ke tak jadi? Dia planningnya nak menjadi, nak buat dengan cerita Invisible Man lah, dengan Wolfman lah. So memang diorang planning, Universal Studios planning nak jadi Cinematic Universe, tapi akhirnya cita-cita karam sebagaikan Titanic. X-Men Cinematic Universe. Yang terkini X-Men, betul? Yes. Itu aku setuju. Kita tengok dunia X-Men makin berkembang sekarang dengan Deadpool, dengan New Mutants, dengan Logan. Aku tengah sedawa. Kita jangan edit benda tu. Biar orang tahu benda ni live. Biar orang tahu budget untuk editing benda ni murah. Kenyang, kenyang, batuk semua jangan edit. KFC tadi aku minum banyak sangat Mountain Dew. Biar kita tunjuk bakal-bakal funder kita perlukan duit. So itu dah 3. Lagi satu ialah ini baru. Monster Universe daripada Pacific Rim, King Kong, ataupun bahasa pendeknya Monsterverse, ataupun Kaijuverse. Ya. Kita mula-mula kita nampak setting dia dalam Kong, The Sky Island. Ya.
Tapi sebenarnya itu adalah precursor kepada pertempuran mereka kelak pada tahun 2020 iaitu Kong vs Godzilla. Tapi aku dengar ura-ura mereka akan cuba bawa masuk kaiju pula, Pacific Rim, Jaeger pula dalam dunia ni. Betul. Aku harap lah satu hari nanti aku nak tengok Kong vs Godzilla vs Jaeger. Tapi for me, untuk penutup soalan Fadi ni, aku ada satu cinematic universe. Yang kelima ya. Silakan. Tak, aku punya lain macam jawapan dia. Habis kau jawapan kau dulu. Pada aku yang kelima ialah Okey, dia terlupa. Dia terlupa biar aku jawab. tak dia ada atas kepala aku. Betul, sekarang dah jatuh kat bawah kepala lutut kau. Sekarang dia aku jawab. Ada satu cinematic universe sebenarnya dah lama yang sebenarnya ada orang terapar pada atau mungkin orang tahu, iaitu The Pyramid Cinematic Universe. Betul. Kalau kau tengok semua movie Pyramid, daripada Bujang Lapuk ke Alibaba ke Labu-Labi ke Ahmad Albab ke Tiga Abdul, semua watak-watak atau karakter lebih kurang sama je. Kau tengok Sarip Dol, kau tengok Haji Bahil, kau tengok Sudar Maji, semua share the same universe. Kalau kau tengok Sarip Dol, dia ada dalam filem ni, Bujang Lapuk. Kau tengok Alibaba, dia ada. So bagi aku the earliest cinematic universe orang Melayu yang buat. This is something yang kita kena ambil nota benda ni. Betul. Kita patut masuk Malaysian Book of Records. Ini tak payah Malaysia Book, ini Guinness Book of Record. Sebab ini dunia cinematic. Tak apa, esok saya call. Tak percaya kau boleh tengok semua movie Pyramid dan kau akan percaya cakap. Kita call Guinness, kita call Shaw Brothers, lepas tu kita buat pecah tanah. Kau call lah, aku tak ada masa. Aku nak jawab soalan nombor 3. Soalan nombor 3 daripada Alif juga. Ini memang peminat ataupun pengikut kita sejak usia pertama lagi. Yes. Dia tak Firdaus. Dia setiap kali kita posting tanya soalan. Tak ada posting tanya soalan. Ini adalah soalan terkumpul. Nombor 1 fan ya. Dia hantar 38 soalan ni, tapi kita ambil satu soalan je lah. Soalan dia daripada Alif Firdaus ni sebagai peminat tegar kita. Ya. Dia bertanya, adakah Stanley itu The Watcher. The Watcher? Sebab dia mungkin merujuk pada Guardians of the Galaxy nombor 2 kot. Ya, yang dia punya end credit tu Ha, di mana kita nampak Stanley berpakaian angkasawan. betul. Bercerita dengan 3 orang Guardian. Sebenarnya Ketiga orang Watchers. sebenarnya aku nampak kebetulan. Itu bukan setakat masih end credit je. Tengah-tengah tu masih ada orang hyper jump tu. Dia pun dah nampak juga kat situ. Betul tak? Dan Guardians Galaxy kan dia dah nampak sikit. Dia tengah berbebel, dia tengah meluahkan perasaan daripada 2-3 ekor. So pada pendapat kau, adakah kau rasa dia The Watcher atau dia saja lepak dengan Watcher? Bagi aku dia lepak dengan Watcher. Sebab dia adalah a bigger entity than the Watcher. Bagi aku dia salah seorang Celestial. Kalau tak masakan, masakan ni bahasa lama ni. Kalau tak masakan, beliau boleh muncul daripada first movie MCU 2008 sampai sekarang dia jadi cameo. Wow. Even kau tengok dalam Thor Ragnarok dia jadi barber, pemutih rambut. Kenapa dia muncul dalam watak pelik? Dan kenapa semua karakter-karakter Avengers ni tak perasan itu adalah Stanley? Make sense juga. So dia adalah Celestial. Tapi nama Celestial ni kita kena tanya Wan Muhammad. Sebab dia pakar menambah-nambah, menambah tambah cerita Tentang star-star ni. Betul. So bagilah dia buat research. Bagi aku personally dia bukan The Watcher tapi a bigger entity than The Watcher. Make sense? Betul? Make sense. Kau tak nak jawab? Aku tak ada teori. Yelah. Di atas kepala aku sekarang tak ada teori. Ya. Mungkin kepala kau dah letak ke tempat lain. Okey, kita terus saja ke soalan keempat dalam segmen soal kami jawab. Itu soalan daripada Apit WB ataupun Apit Warner Brothers. Apit Warner Brothers. Mungkin ini wakil daripada Warner Brothers yang sudah mula mengikuti baseball. Alhamdulillah. Engineer lantai di Warner Brothers. Teruk sangat. Dia mencuci lantai di studio Warner Brothers. Boleh aku jawab tanya soalan dia? Boleh. Boleh aku okey. Kenapa dalam Star Wars nak kena semua keluarga Skywalker jadi jahat? Okey, kenapa semua keluarga jadi jahat? Keturunan dia lah ni. Apa pasal tak jiran ke atau macai dia? Serabut soalan budak ni. Tapi aku faham soalan dia. Daripada Anakin Skywalker sampai ke sekarang ni Ben Solo yang ada darah-darah Skywalker sebab Han Solo kahwin dengan Leia Skywalker. Kenapa dia berketurunan jahat? Dia sebenarnya soalan ni aku faham, tapi bagi aku jawapan dia kena melengkapi soalan dia. Sebabnya tak semua jahat. Dia semua tersalah bawa, tersalah arah. Sebab selalunya keluarga Skywalker daripada Anakin dia tak ada halu tuju tau. Ya. Tengok Anakin tak ada halu tuju. Tengok Luke tak ada halu tuju. Sekarang yang baru ni Ben Solo tak ada halu tuju. Dia undecisive. Dia sebenarnya nak join Jedi ke, nak join Sith ke, nak join baik ke, nak join jahat ke. Dia bukan jahat, dia nakal. Sekadar nakal. Sekadar nakal. Malah cerita trilogi yang baru pun tak habis juga. Kita tak tahu dia tu jahat ke tak. Well, tapi memang jahat lah. Sekarang memang jahat lah. Tengah jahat lah. Teori aku ialah untuk Apit Warner Brothers, saga ni, filem-filem saga ni ialah tentang keluarga Skywalker. Kenapa nak tentang macai Skywalker atau jiran Skywalker pula? You know, kita tak nak tengok 9 movie tentang Greedo dan anak beranak Greedo. Tu kau baik Anakin masih kecil tau. Ya. Tu ramai orang terlepas kalau tengok kita tak nak tengok 9 movie tentang Watto
dan anak pinak Wato. Wijal Cepulsa. Aku ingat lagi ayat dia. Sebulba. Pantapu tu. Betul. Tapi sebenarnya kita kalau boleh kita minta update daripada dia, betul kan ada soalan dia, tanya balik. Siapakah Macai Skywalker atau jiran Skywalker yang anda hendak tengok 9 filem tentangnya? Elok kau tanya soalan pasal Macai dengan jiran Skywalker tu. Macam Watu ke, atau soalan tu. Bukan kita tak kata nak kata soalan tu tak berfaedah. Soalan tu berfaedah, tapi kita susah nak jawab. Pasal at the end of the day, it's all about the balance of the force. So secara tak sengaja drama saga ni tentang family Skywalker ni yang menyebabkan balance, unbalance dan balance balik. Secara lazimnya itu yang berlaku. Secara lazimnya. Ya. So harap Apit Warner Brothers dapat terima terhibur dengan jawapan dia. Yang sebenarnya kita terima dan dalam masa kita reject kat soalan ni. Okey, untuk soalan terakhir daripada 5 soalan, kita akhirnya memilih soalan. Ini soalan daripada Persatuan Persatuan. Bukan nama orang. Nama dalam Facebook ni betul, kita tak tipu YES. Nama dia ialah Yayasan Ego Singa Laut. Kita jarang dapat soalan-soalan daripada Persatuan, tapi alhamdulillah kita ada persatuan yang mengikuti perkembangan Baspop. Soalan dia filem Marvel Cinematic Universe, filem MCU, fasa ketiga, yang mana satu yang paling overrated pada korang? Aku ada jawapan untuk Yayasan Ego Singa Laut ni. So far kita ada apa Phase 3? Kita start dengan Civil War. Tak, ni ialah Yayasan Ego Singa Laut. Jadi kita kena jawab dalam bahasa yang diorang faham. Bahasa yayasan. Yayasan Ego Singa Laut, bukan Yayasan Singa Laut. Ego dia yang bercakap. So kena cakap dalam bahasa biasa je. Ego dia. Aku dah sedih. Kau jangan ingat Aku dah belajar bahasa Singa Laut. Tapi kau tak belajar. Dengar ni, kau tak belajar macam mana bahasa ego Singa Laut. Aku rasa aku boleh, atas kepala aku boleh cuba. Jawab. Mana satu filem Phase 3 yang overrated? Sudah. Kan aku panggil Wan Muhammad dah. Okey. Jawab. Baik. Okey. Daripada Civil War sampai Thor Ragnarok, mana satu yang overrated? Kau nak aku jawab dulu, kau jawab dulu. Kau jawab. Bagi aku sebenarnya tak ada nampak overrated sangat. Tapi kalau ada, kalau Yayasan Ego Singa Laut ni paksa aku jawab, aku terpaksa jawab Guardians of Galaxy Volume 2. Sebab, aku bagi 3 sebab Satu sebab dia punya punchline atau dia punya orang kata kick dia bukan tak sama, Agak hambar. dia tak hambar, dia okey. Tapi tak sepower Pak Wan. Dia macam kau expect macam wah kau kena ada joke. Dia ada joke dia, tapi joke dia kena fresh. Joke dia agak Apa sapak aku kata. Dua ialah aku tak suka penjahat dia. Aku tak suka kau jangan lari. Aku tak suka penjahat dia. Penjahat dia siapa? Penjahat dia siapa? Tak clear. Ego. Semua orang dapat ego, tapi aku tak rasa penjahat. Ego. Masalah ego dengan masalah Ini sebenarnya soalan daripada MCU, bro. Ya. Ini soalan cepu mas. Sebenarnya ego tak daripada mati. ego tak mati. Dia buat Yayasan Singa Laut. Singa Laut di angkasa. Punchline aku punya lawak. Aku punya punchline setting tak setting nombor 3. Aku dah nampak permainan kau ego. Kau memang babi. Aku nak spoil, kau dah spoil dulu. So itu baru aku boleh tinggal. Sebenarnya soalan ni bukan daripada manusia. Malah bukan daripada persatuan, dia malah daripada ego tu sendiri. Dia nak kenakan kita. Dia nak naikkan nama dia. Walau dia dah arwah. Dan kita memain-mainkan movie dia. Jadi itu movie saja. kau paling sucks ya. Movie kau paling sucks. Engkau sendiri movie yang Pada paling aku overrated. juga Guardians of the Galaxy 2. Pasal pada aku ini macam James Gunn hanya nak buat swimming pool baru dekat rumah dia. Jadi dia perlukan bajet lebih. So dia call Marvel ada tak kerja untuk aku? Okey Guardians of the Galaxy 2 aku buat lah. Dan Dia buat dalam masa 2 minggu je. Dia berjaya diperdayakan oleh James Gunn lah. Betul. Dan mungkin dia sendiri diperdaya oleh ego si Singa Laut. Betul. Jadi itu saja. Peminat-peminat yang mengagung-agungkan GOTG itu aku tak faham kenapa. Pasal it's more of the same shit and it's worse than the first one. The first one was this good, the second one is this. Persoalannya ada ke yang mengagung-agungkan GOTG 2? Well, kebanyakan fans di luar sana yang membenci Thor Ragnarok menyukai GOTG itu. Ya, antaranya ialah Wan Muhammad dan juga Darren Band. Jadi itu saja masih kita ada. Kita ada soal jawapan cepu mas daripada Darren Band. Darren Band ada pendapat tentang soalan Yayasan Ego Singa Laut ini? Kita ke tepi sikit. Yayasan Ego Singa Laut. Jangan salah sebut. Jangan Filem apa dalam Phase 3 yang saya rasa overrated? Tapi kalau kau tu ejak dia dalam Facebook, dia tak tulis Phase 3 yang mana tau.
Phase 3 yang mara. Phase 3 mara. Dah lah, dia ego, dia marah. Salah eja, dia typo. So dia bukan budak UiTM ni? Bukan. Dia budak yayasan. Cepat. Tahu kau boleh edit benda ni, tapi jangan rasa berjalan lama sangat. Tapi gila. Orang dah gantuk. Saya rasa Civil War. Civil War? Aku suka lah Civil War. Civil War best bro. Aku buat yayasan meminati Civil War. Okey. Sebelum kau buat yayasan kau tu, kita dengar komen dulu. Kenapa kau suka? Kau jangan lagi. Kau kena sebut. Kau kena bagi rasional. Kenapa kau benci sangat Civil Dia War? terlalu banyak karakter. Okey. Cluttered tak? So tak berapa best tengok. What do you expect, man? It's a Civil War. Itu perang saudara. Saudara tak ada seorang dua. Tak ramai. macam pun Civil War. Macam apa? 8 orang je yang gaduh. Baru ada 8 kau dah cakap boring. Kalau ada 40 kau cakap lagi boring kan? Lagi boring lah. Too much bro. Sebab tak tengok bola. Alah, Braveheart tu ada beratus-ratus, beribu-ribu orang, kau tak boring pun? Yang karakter 2 orang ni. Ya, tapi itu perang juga. Kau keluar lah. Lepas ni saya akan buat yayasan mensupport Civil War. Sudah. Yayasan 10,000 Ibu like Singa untuk Laut. Saya harap soalan anda telah terjawab. Okey. Okey, itu saja masa yang kita ada untuk soalan kami. Kita harapkan orang yang bertanya soalan itu berpuas hati, ya. Terutama sekali Yayasan Ego Singa Laut. Singa Laut cakap puas hati macam ni. Kau kena ingat sama ada dia betul Singa Laut atau betul dia ego dalam GOTG tu. Jadi sekiranya anda punya soalan ataupun kemusykilan ataupun sebarang pertanyaan yang anda tak boleh jawab, atau sengaja hanya nak tanya kita untuk test kita punya IQ, boleh tanya. Dan jangan risau, kita boleh tanya soalan yang lebih daripada video komik, termasuk tips-tips memasak dan juga bagaimana cara membasuh stokin tanpa menggunakan air, Bagaimana nak membuat yayasan di Facebook pun kita boleh ajar. dan juga macam mana menjilat lutut tanpa menggunakan lidah. Jadi sila ajukan soalan itu di Facebook, di Instagram atau di mana-mana akaun social media rasmi kami. Baspop, saya seperti biasa untuk segmen Soal Kami Jawab, Faizal Mokhtar, dan ini Ciao.